sesuai sebagai tempat tinggal manusia. Orang duduk kampung sesuai dengan cara duduk kampung. Orang duduk bandar sesuai dengan cara duduk bandar. Orang duduk dalam hutan, dia sesuai dengan cara duduk dalam hutan. Kita lalu gelak-gelak kok jalan raya timur barat, atas bukit gerik, hutan cerah, ada orang asli duduk jalan kat tepi jalan. Makna rumah dia dalam tu. Bapa Allah Ta'ala jadikan dia sesuai duduk situ. Kalau dia duduk bandar serabut perut, dia tengok orang ramai. Kita pula kalau duduk situ, puas tak ada kedai nak beli. Jadi Allah Ta'ala jadikan sesuai. Orang tempat sejuk, dia sesuai duduk tempat sejuk. Orang biasa kat panas, dia boleh hidup kat panas. Muka bumi ni sesuai. Dan Allah Ta'ala jadikan kita manusia ni dengan sesempurna kejadian. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia ni dengan kejadian yang paling sempurna untuk kita melaksanakan kerja kita ni sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Dari asal-usul kejadian kita sehinggalah kita jadi makhluk yang jaga muka bumi Allah ni, memang kejadian kita ni paling sempurna kalau nak banding dengan makhluk lain. Kalau kita ambil contoh, beberapa contoh malam ni, kejadian kita, benda kecil-kecil je, tapi kita tak rajin mikir sebab benda tu bagi kita biasa. Mulut kita ni Allah Ta'ala jadikan dia hak bawah je gerak. Rahan bawah, rahan atas ni dia duduk diam, tak gerak. Darah yang bawah ni pula dia gerak. Bukan boleh buka tutup saja. Dia boleh gialah ke depan, boleh gialah ke belakang, boleh gialah kiri, boleh gialah kanan. Menyebabkan kita ni bukan hanya boleh putus makanan, kita boleh kunyah, kita boleh pelumak makanan. Boyo walaupun dia kuat, rahan dia ni puisi pintu, buka tutup. Dia tak boleh pergi kiri kanan. Sebab tu boyo, dia tak boleh nak melumatkan makanan. Jadi bila dia kekoh daging, dia nak putus, dia kena guling-guling. Kalau kita tengok boyo makan daging tu, dia guling-guling tu bukan sedapnya daging yang dia makan, tak. Kerana nak putus. Kerana dia tak boleh buat apa kita. Kita kiri kanan, belakang depan boleh gerak dah kita. Dan pergerakan ni membolehkan kita kecek. Bapa Allah Ta'ala tak jadikan rahan kita ni terbuka di atas. Supaya boyo duduk diam. Atas dia gerak. Cuba kita bayang, kalau Allah Ta'ala jadikan rahan kita ni hak atas gerak, jadi lagu mana? Kita nak makan nasi lah contohnya. Rayuk habis hidung dengan mata kita bila kita mamuh. Maknanya tak ada lah orang makan nasi duduk kedai ramai-ramai. Dalam restoran pun dia akan buat petok kecil-kecil masuk duduk dia. Dalam tu sudah makan baru tubik. Sebab apa? Dia akan jadi wuduh. Bila terbuka ni, rayuk habis hidung mata kita, pipi kita rayuk habis. Sebab atas terbuka. Hikmat Allah Ta'ala. Hidung ni Allah Ta'ala jadikan lubang dia lah ke bawah. Lepas tu dia ada naik sikit, lubang ni duduk bawah. Padahal kalau kita nak kira lawah untuk kita sedup oksigen ni, baik ya terbuka pakai atas pejuh lori tu. Lawah molek kita sedup oksigen. Tapi kalau hidung kita ni, Tuhan buat terbuka lah ke atas pejuh lori, hujan sunyi jalan. Tak ada orang jalan sebab masuk air dalam hidung. Allah Ta'ala buat molek lubang ni alah ke bawah. Supaya hujan pun kita boleh kerja, kita boleh jalan, dia tak masuk air dalam hidung. Lepas tu ada penapis pula. Sebab udara yang kita sedup ni, kalau kereta dia panggil air filter, penapis udara. Penapis udara kereta tu, aku tengok bila kita pergi sewi. Pomen waktu tubik dia siuk dengan hitam tubik kan. Kotoran daripada udara yang disedup ke dalam kereta dia tapis situ. Kita pun ada penapis udara juga. Gapo dia penapis udara dalam hidung kita? Bulu hidung.
Dia tapih daripada benda-benda masuk. Sebab kemasukan kotoran ni kok hidung, kok mulut dia masuk. Ada penapih dia Allah Ta'ala buat. Okay. Kening kita, siapa pun, masa mana sekalipun, dia memang akan tinggi sikit kat kening ni. Tak kira lah orang Melayu ke, orang Hindustan ke, orang Cina ke, orang Rusia ke, orang Arab ke, dia akan tinggi sikit kat kening. Bapa tinggi sikit kat kening, lepas tu dia ada bulu. Sebenarnya ni sistem saliran. Bila air turun daripada dahi kita, dia sampai kat kening, oleh kerana dia tinggi, dia akan pergi tepi, turun tepi mata kita. Dia tak masuk dalam mata. Okay. Ada pula sekatan kerana ada bulu. Sebab tu sangat ada cerdik. Orang yang cukur bulu kening, lepas tu lukis. Semula. Pada kita, pada lukis, pada buat lokal. Raya air ni boleh ngalir sini. Sebab tujuan daripada kening tu ialah sistem saliran supaya air tak masuk dalam mata. Banyak lagi kalau kita nak cerita, oksigen yang kita duduk seduk hari-hari ni, kita berasa free. Free. Tak kena bayar gapo-gapo. Allah beri kita nyawa. Acu kita tanya, saya kita hok pernah positif COVID. Hok pernah positif COVID. Dia suruh lagu mana nak nyawa? Bila oksigen tu sekat. Dia suruh 10 pun tak cukup oksigen nak nyawa. Bila sampai pada satu tahap, dia kena masuk oya untuk salur oksigen terus ke dalam paru-paru. Okay. Orang lelah. Kita kena bantuan mesin oksigen. Berapa ribu harga dia? Boleh kira 3,000 lebih kalau nak beli. Lepas tu, dalam 2 minggu tu, habis setong. Nak isi 200 lebih. Rupanya, kalau tahan kita kena beli mahal rupanya oksigen ni. Tapi kita tak serah mahal kerana Allah beri pada kita secara percuma menyebabkan sangat sedikit daripada manusia ni yang bersyukur. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia lalu ke Kaabah, jumpa dengan seorang sahabat Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Dia tengok kawan tu duduk berdoa, ya Allah, masukkanlah aku dalam kalangan orang yang sedikit. Ya Allah, masukkanlah aku dari kalangan orang yang sedikit. Dia duduk ulang. Sayyidina Umar pelik tanya, hai sahabat, apa minta jadi orang yang sedikit, sedangkan orang lain nak minta jadi banyak belaka? Lalu sahabat ni royak ke Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Khalifah Umar, bukankah Allah sebut dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, amat sedikit daripada kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Hak tak bersyukur ni banyak lagi. Hak bersyukur sikit je, dan dia minta supaya dia masuk dalam kalangan orang yang sikit ni. Terlalu banyak nikmat Allah. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, kalau nak kira nikmat Allah ni, lautan yang ada di atas muka dunia ni, lautan dijadikan dakwah, dan tumbuh-tumbuhan dijadikan pena, jadikan pen, jadi kolam, jadi pensel. Dakwah dia air laut. Habis air laut, habis tumbuh-tumbuhan pokok atas muka bumi ni hok jadi pen, jadi kolam ni, tak habis lagi nikmat Allah nak tulis. Bukan dia beli dakwah pakar, jenama pakar dengan pen renok di kedai. Kutik habis segala pokok ada atas muka bumi, buat pen, air laut, buat dakwah. Bayang banyak mana kita boleh tulis, tak cukup lagi untuk tulis nikmat Allah. Terlalu besar. Cuma sama ada kita ni kaji ataupun tidak, kita mikir ataupun tidak. Dan untuk kita hidup atas muka dunia ni, Allah Ta'ala sediakan kepada kita beberapa bekal. Bekal ni lah jadi bekal untuk kita hidup. Yang pertama Allah Ta'ala bagi, dia panggil ilham. Ilham ni untuk manusia pun Allah bagi, untuk haiwan pun Allah bagi. Dua-dua boleh berlaku ilham. Apa makna ilham? Okay.
Contohnya gini. Okay. Antara kerja hamba jaga pertanian ni penyu. Okay. Jaga penyu. Okay. Bila anak penyu netah tubik daripada lubang, dalam masa 24 jam dia kena balik laut. Bila dia tubik tu, kita ambil anak penyu ni, kita test dah. Geletak jauh, ada alah ke darat. Ia tetap pusing gialah ke laut juga. Tetap pusing gialah ke laut. Jalan sehingga dia sampai gigi air, dia berhenti sekejap. Lepas tu dia masuk dalam air, dia berenang. Pusing ala kelak ini pun dia gialah ke laut, pusing ala kelak ini pun dia ke laut, pusing ala ke darat pun dia gialah ke laut. Daripada mana anak penyu tahu bahawa laut tu duduk letus? Contohnya duduk belakang kita. Daripada mana dia tahu? Jawabnya, ilham yang Allah Ta'ala bagi. Walaupun dia adalah haiwan. Dia tak akan mampu atas darat dengan duk dia sesak tak tahu nak pergi mana. Tetap dia akan jumpa jalan menuju ke laut. Macam mana dia kesan? Allah Tuhan yang Maha Suci yang memberikan ilham kepada anak. Yang kedua, okay, kita ambil contoh, okay, dalam pagar lembu Pok Nikpak ada 20 ekor lembu. Hak jantan ada, hak tina ada. Banyak ekor. Okay. Satu hari, boleh rezeki Pok Nik, seekor ibu lembu beranak. Anak lembu ni, dalam masa berapa jam, dia akan mula bangun, isak susu. Ibu lembu, banyak ekor ada dalam, kat pada rupuk dia. Pernah tak kita tengok, anak lembu ni, tukar pergi isak susu ibu lain. Sama-sama ibu lembu tina tu, dia tak akan pernah berlaku anak lembu ni tukar ibu dia dengan ibu lain. Kita umur 6 bulan, kalau susu mak dara, kita isak lagi ketika tu. Tapi anak lembu tak. Dari mana-mana dia tahu bahawa ni adalah mak dia, bukan ibu-ibu lembu tina hak lain, mak dia. Hak ni nak Allah Ta'ala panggil ilham. Yang diberikan kepada binatang untuk dia hidup. Akal dia tak ada, tapi ilham dia ada. Okay. Ini yang pertama. Kita pun ada, tapi kalau tengok 2-3 perkara tadi, berasa pun kalah kita. Okay. Kita kalau kecil-kecil, tak jumpa nak cari laut dari mana, penyu jumpa cari. Kita tiga kecil, tukar lagi mak kita dengan mak orang lain. Anak lembu tak tukar dah. Lebih dia dari segi ilham. Okay. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi sebagai bekal untuk kita jalan atas muka dunia yang memang Ta'ala jadikan sesuai sebenarnya. Kita jangan kata tak sesuai. Kalau tak sesuai untuk kita, sesuai untuk orang lain. Allah, bukit setara Nemo. Tak kena nak duduk, ada orang. Memang dia boleh duduk dalam bukit. Mak bandar dia serabut perut, dia tak boleh duduk. Kan? Jadi kita duduklah tempat kita sesuai. Hak kita tak sesuai, orang lain sesuai. Allah salji. Siang dia 6 bulan. Malam 6 bulan. Nak tidur lagu mana, letak siang 6 bulan. Ada orang boleh duduk situ. Hak kita tak boleh, biar tak segi. Ada orang boleh duduk. Kan? Allah Ta'ala bagi yang kedua, panca indera. Okay. Panca indera ni, mata, telinga, okay, penglihatan, pendengaran, dia rasa, ni panca indera. Hak ni, binatang pun Allah bagi, manusia pun Allah bagi. Tapi kalau hak ni sahih, kita kalah dengan binatang. Sahih kita kalah dengan binatang. Haiwan boleh duduk dalam hutan cerang, gelap gelemak. Dia boleh duduk. Boleh jalan, dah boleh tak sesak. Okay. Dia tak pernah berlaku kucing kita ambak tikus tengah malam, mampu kucing kita tepuh tiang. Okay. Ambak semua ambak kucing, tikus ngelik lihat tiang, kucing kita pebung tepuh tiang. Kita bangun pagi esok tengok, mampu kucing aku tepuh tiang. Dia tak akan berlaku. Sebab apa? Panca indera haiwan ni tajam. Tak serupa kita. Okay. Kita duduk di rumah kita,
40 tahun lebih. Tangga tu lah kita duk naik turun 40 tahun. Kali tu tak kira berapa kali sehari kita naik. Acu satu pagi nak mari sejik api maput. Boleh tak kita pakai turun tangga kita cucu gitu. Tak boleh, dia kena rasa slow. Walaupun 40 tahun dah kita duk ulang naik. Sebab apa? Ada limit terhad panca indera kita. Okay. Saut lepas. Mari sejik. Nak kelik mai subuh. Tanah percerah sikit tengok. Kahwin daripada Jepun kita. Kita dah gelak tadi. Padahal lepas tu kita pakai. Nipis dah tapak. Kerana gelak boleh tukar lagi awak kiri dengan awak kanan. Sebab apa? Panca indera kita terhad. Kita tengok haiwan macam bulan. Daripada atas dia terbang tinggi. Dia boleh turun. Gak ambil ikan dalam air awak naik. Kita duduk tepi sungai tak nampak. Dia duduk atas dia boleh nampak. Allah bagi tajamnya panca indera kepada haiwan. Kalau bab ni memang sahih kalau kita. Panca indera. Lepas tu Allah Ta'ala beri tenaga. Tenaga, kekuatan. Hak ni beza. Kalau tenaga, ada haiwan lebih pada kita, ada hak kurang pada kita. Tapi kalau hak sama saih, memang haiwan lebih kuat daripada kita. Anak lembu hak sama besar dengan kita, kalau nak melerok, kita pergi seorang. Tak rok walaupun sama besar dengan kita. Apa tak lagi, hak besar pada kita. Kuda. Kalau kita kata kuasa kuda. Apa makna kuasa kuda? Ada orang teh ni. Dia main badi tarik tali dengan kuda. Kuda sedang-sedang gagah tu. Nak tengok berapa orang boleh lawan kekuatan kuda. Bila diteh, dia kena 7 orang lelaki dewasa yang gagah. Baru dia jadi sama gagah dengan kuda. Kalau nak main tarik tali dengan dia. Jadi kalau kita seorang tak satu bang main ngarik ke kuda. Gagah dia. Jadi kuda seekor dah menyamai kekuatan 7 orang. Gajah tak sekira. Gajah tak sekira. Benda-benda lain yang lebih besar tak sekira. Kita tengok citah. Citah tu. Tengok dalam Animal Planet, dalam National Geographic. Rusak saya besar tu. Dia boleh pegang, tekuk. Boleh buat naik pokok gitu je. Dengan mulut dia boleh buat naik. Maknanya dia kuat. Allah Ta'ala beri kekuatan. Lebihnya haiwan dengan kita kalau dikira daripada sudut kekuatan. Sebab tu kubah boleh buat gala, gajah boleh buat tarik balok, unta boleh jalan berminggu-minggu tanpa minum air. Terutama kalau unta tina. Nak kenal tina dengan jantan unta ni, kalau jantan bonggok atas belakang dia tu so. Kalau tina dia ada 2. Lagi mudah nak naik, dak celah bonggok tu. Bonggok ni sebenarnya ialah tempat di mana dia simpan air dalam bentuk lemak dia. Jadi dia minum, kalau tengok unta minum air lama nak boleh kau sudah. Dia simpan. Lepas tu dia boleh jalan berhari-hari tengah pada pasir tanpa minum air. Kita kalau minum air banyak mana pun tetap lepas tu dahaga pula. Kita tak ada tempat simpanan. Tak ada tempat simpanan. Macam juga bila kita makan nasi. Bila kita makan nasi, kita dengan kerja kita setahun ni, kita perlu sepinggan nasi sehari. Sepinggan nasi cukup dah untuk tubuh kita dapat tenaga. Tapi oleh kerana malam ni gula kambing sedap sikit, kita pun makan 3 pinggan. 3 pinggan ni melebihi keperluan tubuh kita. Sebab tubuh kita perlu sepinggan aja. Apakah kerana kita makan 3 pinggan, tubuh kita perlu hari ni sepinggan, aku esok tak payah makan, lusa tak payah makan dah. Sebab makan dah siap-siapkan 3 pinggan. Dah. Esok kena makan pula. Tulak kena makan pula. Bukan kata bila makan hari ni 3, esok tak payah makan. Dah tadi kan tubuh kita perlu kan sepinggan je. Sepinggan tu memang tubuh kita gunalah untuk ambil tenaga. Hak 2 pinggan lagi hak tak guna, gimana? Hak tu dia tukar jadi lemak. Lemak ni lah kalau duduk perut, kita boleh pingat PDK, perut jalan ke depan. Dia tukar. Tapi hak ni dia tak serupa utuh.
Untuk bila dia simpan, dia boleh jalan berhari-hari, dia tukar balik tu. Kita walaupun kita makan 3 pinggan, esok tetap kena makan pula. Dia tak boleh simpan untuk depan manusia. Baik tenaga. Dah mana hak dia kita lebih kan? Ada Allah Taala bagi akal. Akal ni lah lebihnya kita dengan segala makhluk Allah yang lain. Jadi walaupun ilham kita kalah, panca indera kita kalah, kekuatan tubuh badan kita kalah, dengan kerana akal dia boleh mengatasi semua ni. Sebab semua ni dia akan dapat diatasi dengan akal kita. Hak kuat-kuat, hak hebat-hebat orang lain ni, dia boleh diatasi dengan akal kita. Okay? Panca indera kita terhad. Allah beri akal, kita boleh buat elektrik. Boleh buat elektrik. Kekuatan tubuh kita terhad. Allah beri akal, dia boleh buat kereta, boleh buat kapal laut, boleh buat jet, boleh buat kapal terbang. Akal Allah Ta'ala bagi. Dengan akal ni dia boleh mengatasi kekurangan kita. Kekurangan kita. Dan Allah Ta'ala jadikan kita manusia fi ahsani takwin. Dari segi kejadiannya, memang kejadian yang meletakkan akal di tempat yang mulia. Sebab apa? Akal ni duduk dalam kepala hak tinggi sekali. Tinggi sekali. Hak lain rendah belaka. Rendah belaka. Lapar setara mana pun kita tak akan turun kepala kita ni sama dengan kaki kita. Oh yaklah lapar setara mana pun. Tapi lembu selamba je. Dia makan, mulut dia sama dengan kaki. Okay. Dan kejadian lembu, tu kita tengok. Okay. Kita buat ibarat gini kan. Ni pada lembu. Okay. Ni tekuk lembu. Okey, ni perut lembu. Sini ekor lembu. Okay. Dalam kepala lembu ada otak tak? Ada otak. Dalam perut dia ada belakang lah. Kita rajin melai lembu. Itu belakang ni. Jubur dia, tempat keluar najis semua ada belakang. Alat kelamin dia semua ada belakang ni. Allah Ta'ala letak sama kan? Sama. Maknanya nak ayat kau kita. Otak ada dalam kepala lembu ni. Kemampuan dia ialah mikir nak penuh dalam perut dengan kepuasan nafsu dia yang belakang. Sebab tu Allah letak sama. Okay. Kita, Allah Ta'ala letak otak kita tinggi. Lebih tinggi daripada perut, lebih tinggi daripada kemaluan, nafsu kita lebih tinggi. Dengan makna Allah Ta'ala nak supaya kita mikir, sebenarnya kerja otak kita ni bukan setakat mikir nak penuh perut dengan puas nafsu. Kalau kerja otak kita ni sekadar mikir untuk penuh perut dengan puas nafsu, dia tak jadi kita duduk otak tinggi. Dia duduk lagu ni. Ya sama. Sama. Jadi bila Allah muliakan kejadian kita, kita jangan perendah kejadian kita. Kalau kita perendah kejadian kita, rugi. Sebab Allah Ta'ala dah jadikan fi ahsani takwin. Ahsan ni bahasa Arab ni kan. Bahasa Arab ni dia bahasa yang sangat mudah. Kita ambil contoh besar. Orang Arab kata kabir. Bubuh alih cacah sutit depan, akbar, dia jadi paling besar. Mudah. Kalau kita kena tulis 2 perkataan, orang Arab huruf sutit. Kita kata Allahu Akbar. Allah Tuhan yang maha besar. Paling besar, tak ada besar daripada Allah. Kecil, orang Arab kata apa? Sorir, kecil. Sorir, ring, ya, ro, sorir. Kita bubuh alih cacah sutit depan, asghar, jadi paling kecil. Tak ada dah kecil daripada tu. Comel orang Arab kata jamil. Siapa nama jamil makna comel. Kalau Tino jamilah. Comel makna cantik. Kita bubuh alih sutit depan, ajmal, dia jadi paling comel. Baik, Hasan. Siapa nama Hasan makna dia baik. Hasan. Sin nun Hasan. Bubuh alih sutit depan, ahsan, paling baik. Ni kaedah bahasa Arab. Jadi bila Allah sebut fi ahsani takwin, pada kejadian yang paling sempurna,
Tak ada dah lah. Tak lebih daripada manusia. Kita manusia ni yang paling baik. Apa yang paling baik? Kelebihan kita terletak pada akal. Kerana ada akal. Sebab tu kita jangan punuh akal kita. Antara kita punuh akal kitanya dengan kita ambil benda-benda yang boleh memunahkan akal. Macam benda yang memabukkan, arak. Amba tanya orang Iraq dulu. Arak ni orang Arab panggil khamar. Khamar ni gapo dia kat makna? Dia kata khamar ni maknanya benda yang menutup, yang sejenis kain yang menutup. Dengan makna bila kita ambil arak ataupun benda-benda hok jenis mabuk koya lah yang tak kira lah eramify ke hok kuda ke hok badak ke hok gajah ke tak kira lah pega apa pun, bila kita ambil dia akan menutup kewarasan akal kita. Bila dia menutup kewarasan akal kita, jadilah kita ni dak waras. Itu makna dia. Dan bila ditutup kewarasan akal, mau dagang apa lagi kita nak? Nak royak kita lebih. Dia tadi kata royak ilham. Dengan anak lembu, dengan anak penyum, kalah dah kita kan. Panca indera, dengan kucing di rumah kita, kalah dah kita panca indera. Tenaga tak usah kira lah. Dengan kubah, dengan kuda, dengan gajah, memang kita kalah dah bak tenaga. Kalah. Lebih kita akal, lebih so ni pun kita nak pergi punuh. Tutup dengan benda-benda yang memabukkan, maka tak ada lah nilai kita sebagai manusia. Dan so lagi, bila kita gunakan akal kita ni, kita gunakan akal kita pada tempat yang salah. Hidup kita mikir nak penuh perut dengan nak puas nafsu ya. Tak ada beza kita dengan hak duk makan rupuk gini. Tak ada beza. Sebab tu ada pujangga sebut, kalau nak kira makan, semua makhluk makan. Nak kira kerja, natang kerja lebih pada kita. Duk curah tanah lagi, tubik dah. Kita duk kedai kopi lagi, burung rata dah cari makan ni. Cuba curah tanah dalam 650, 645 bandar jetih tu. Bila burung lebar tubik nak pergi kerja, oh gagal kali pun. Nak pergi kerja dia cari makan. Okay? Kita tak tubik lagi tikut tu. Makna bab kerja ni semua makhluk Allah kerja. Bezanya kita ada matlamat. Ada matlamat sebab tu Iman Asy-Syahid Hasan Al-Banna kata manusia ni jahil setara mana pun tak apa, boleh dia maafkan. Sebab dia boleh belajar. Tapi jangan kita siapa tak tahu tentang 3 perkara. Yang pertama, hakikat kejadian kita, siapa yang menjadikan kita. Yang kedua, tujuan kita hidup atas muka dunia ni, apa tujuan dia. Dan yang ketiga, lepas daripada ni kita nak pergi mana, lepas daripada hidup. Hak kita pergi atas orang usung ke, tolong gali kubur, tolong kambuh hak tu ramai benar dah. Tapi apa kalau kita mikir mana kita nak pergi. Semua orang dia tak boleh lari daripada hakikat 3 ni. Siapa pun dia. Mati ni semua orang percaya. Orang komunis percaya, orang asli percaya, orang Rusia percaya, orang Eskimo percaya, orang tak ada agama pun percaya. Sebab apa percaya pada mati? Mati ni benda boleh tengok. Semua orang boleh tengok orang mati. Cuma yang membezakan kita dengan orang lain ialah kita percaya adanya kehidupan selepas mati. Kehidupan selepas mati ni lah kita kena memikir. Kalau fakar mati habis cerita, tak ada masalah, sesat. Tapi ada kehidupan selepas mati. Mula-mula nama dia alam barzah, lepas tu nama dia alam akhirat. Hak ni cerita panjang kita kena memikir. Sebab tu kita sebagai orang Islam, kalau nak buat gapo-gapo, 10 kali mikir, hamba kata tak cukup bijak lagi. 15 kali yang memikir nak buat benda ni, tak cukup bijak lagi. Tapi cukup bijak dah kalau sekali kita memikir, tapi mikir dengan apa yang kita buat ni, lepas dah kita nak jawab dalam kubur esok. Sekali tak apa dah. Tapi kalau kita mikir 20 kali pun, tak sampai pada hakikat, lepas dah aku nak jawab dalam kubur esok, tak bijak lagi kita. Sebab kita belum menghubungkan di antara kehidupan dunia dengan hakikat kita akan menuju kepada kehidupan lepas daripada mati. Hak tu mikir cara orang lain, mikir setakat atas dunia aja.
untung rugi atas dunia. Kita kena mikir juga untung rugi siapa dalam kubur, siapa di alam mahsyar, siapa ke syurga dan neraka sekali lagi. Barulah dia panggil bijak kita. Dan Allah Ta'ala beri otak pada kita ni sebenarnya di antara tujuan utama ialah untuk nak suruh kita memahami syariat yang Allah sedia dah. Syariat ni ada Nabi tinggal lah. Kita baru lepas bulan Maulud. Ustaz-ustaz kita cerita bab kelahiran Rasulullah, sirah perjuangan Rasulullah semua sekali. Ustaz-ustaz kita cerita, akhir sekalinya apa yang ada? Nabi tinggal 2 saka. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kamu 2 perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kitab Allah dan sunnah aku. Ini sakah Nabi tinggal supaya kita selamat dalam kehidupan dunia dan selamat dalam kehidupan di negeri akhirat. Okay. Cukuplah sekadar itu dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.